walaupun dipuji tapi tidak terlampau berbangga. Mereka tetap rendah hati, kan malah memaki-maki, menghajar, menghantam ya kan, dengan perkataan-perkataan yang tidak baik ya kan. Drop it. Oh hai, oh halo, hai semuanya, selamat datang kembali ke channel kedua Sari di Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja dan sehat pastinya ya, amin amin. Oke teman-teman, di video kali ini Sari ada satu link video yang dikirimkan oleh salah satu subscriber di Instagram Sari ya. Dia chat Sari di Instagram itu, tajuknya itu adalah kagum dengan adab pelajar Malaysia. Ilmuwan cerita perbezaan pelajar Arab dan Malaysia. Oh, bagaimana sih adab pelajar Malaysia ini? Oke, kita tengok dulu videonya sama-sama. Nanti kita akan bahas di akhir videonya. Let's jump. Start. Kagum dengan adab pelajar Malaysia. Ilmuwan cerita perbezaan mengajar orang Arab dan juga orang Malaysia. Oke, ini dia cerita. Baiklah, ya. sebelum teruskan, Kita tengok dulu. jangan lupa like, share dan subscribe ya. Antara pelajar di Arab dan juga Dalam menuntut Malaysia. ilmu, adab adalah perkara paling penting Betul. yang ditekankan bagi mencari keberkatan agar para penuntut bukan saja mampu untuk mendalami dan menguasai sesuatu bidang atau disiplin, bahkan bersifat rendah diri dan menghormati ilmu. Wow. Melalui adab yang dijaga, akan terselah kesungguhan dan usaha dalam menuntut ilmu, kerana kedua-duanya tidak dapat dipisahkan seperti yang diungkapkan oleh Imam Malik, iaitu pelajarilah adab sebelum mempelajari sesuatu ilmu. Wow, oke teman-teman. Sari dapat satu kalimat yang sangat baik ya. Katanya pelajarilah dulu adab sebelum mempelajari ilmu. Nah, ini adalah Sari sangat-sangat setuju dengan satu kalimat ini. Ya, memang betul. Seorang ahli teologi yang berasal dari Jordan, Dr. Sheikh Said Fodeh menceritakan pengalamannya pada 10 tahun yang lalu, di mana beliau mengajar lebih 500 pelajar Malaysia di Egypt, dan dia mengaku bahawa dia kagum dengan sikap pelajar Malaysia dalam menuntut ilmu. Dia kagum. Kelas yang dihadiri oleh pelajar lelaki dan perempuan dari Malaysia telah berlaku secara berturut-turut. Dalam erti kata yang lain, mereka berada di dalam kelas dalam masa 3 hingga 4 jam dan kelas terus berlangsung sehingga lewat malam. Wow. Katanya, demi Tuhan, saudara yang dikasihi, saya tidak mendengar satu pun pergerakan kecuali dari 4 orang Arab yang ikut saya. Mereka yang banyak bergerak, maksud saya 4 orang yang datang bersama saya, iaitu sahabat saya. Berikut adalah videonya yang dikongsikan di Twitter @IBNAwesome. Muhammad Umar Mustafa. Said Fodeh praises the incredible adab of Malaysian student of knowledge, Oke. iaitu Kita dikongsikan tengok pada 1 Jun 2020. Salah seorang bersandar, yang lain duduk dengan cara yang sangat pelik. Manakala yang lain, iaitu pelajar Malaysia, mereka memegang buku nota mereka dan menulis. Katanya dalam satu rakaman video yang dibuat naik oleh Muhammad Umar Mustafa. Melihat situasi ini telah membuatkan saya benar-benar kagum. Wow, dia benar-benar Manakala kagum. 4 orang yang datang dengan saya, merekalah yang banyak bergerak dari antara mereka semua. Bersandar membetulkan postur mereka setiap beberapa saat. ولذلك أنا قلت في بعض الدروس في مصر، كان قبل حوالي 10 سنوات أو هيك أو أقل قليلا، كان في درس أكثر من دون مبالغة أكثر من، بديش أقول 2000، مش أقل من 500 واحد، أكثر من 500 واحد اللي يحضر في الدرس، شباب وفتيات من الماليزيين. ماليزيا. وكان هذا الدرس طال، يعني طول، وأنا كنت أعطيهم في شرح السنوسية
وثاني يوم صباحا كنت على سفر، يعني أريد أن أسافر الساعة 10 أو كذا، فأنا تعبت. فبقي الدرس استمر لحد الساعة تقريبا 12 ونصف، فهلكت يعني تعبت جدا، وهم جالسون حوالي 3 ساعات ونصف وأنا أدرس. والله يا أخي الفاضل ما كنت أسمع واحد منهم يتحرك إلا في 4 من العرب هم اللي كانوا يتحركوا. 4 جايين معي أصحابي يعني، واحد مرة يكوع، واحد يجلس، واحد يمد إجريه، يعني فعلا. والبقية كلهم والله ماسكين الدفتر وبكتبوا، وكل ما أحكي إشي كلهم بنفس واحد يقولوا ويكتب النتيجة. أسأل سؤال نعم نعم ويكتب كلهم شباب وبنات. وأنا فعلا هذا الموقف أذهلني. ال4 أصحابي يعني أصحابنا جايين معي يعني هم الوحيدين اللي كانوا يتحركوا من بينهم ويجلس ويغير جد وهكذا. عرفت كيف؟ Rakaman video ini telah mendapat pelbagai reaksi pengguna Twitter. Ia telah dikongsi lebih dari 1000 kali dan mendapat 3,500 tanda suka. Kebanyakannya daripada mereka bersetuju dengan kata-kata Sheikh Said Fodeh, manakala ada daripada mereka yang mempersoalkan bagaimana hanya pergerakan kecil boleh dianggap tidak menghormati guru dalam menuntut ilmu. Kata Dylan @DylanMe01, I'm sorry, but what's about adab? The people who move, that doesn't mean they don't respect him. I mean, he said they move, that's it, and not doing anything bad. I'm talking about the concept of adab, not comparing Malaysian and Arabs. But the adab word, I can't get it. Maksudnya, saya minta maaf, tetapi apa maksud dengan adab? Orang yang melakukan pergerakan kecil itu tidak bermaksud mereka tidak menghormatinya. Maksud saya, dia mengatakan mereka bergerak dan tidak melakukan sesuatu yang buruk. Saya bercakap mengenai konsep adab dengan tidak membandingkan Malaysia dan Arab, tapi perkataan adab itu sendiri saya tidak faham. Kata seorang pengguna Twitter dengan nama Dylan. Baiklah, beginilah penjelasannya. Sebenarnya umat Islam seharusnya mempunyai adab yang baik dengan guru. Kami diajar sejak kecil untuk menghormati guru kami. Yes. Sebilangan dari anda mungkin menganggap kecil tidak menghormati mengapa guru untuk bergerak. Tetapi bagi saya, untuk duduk dan mendengar serta berjihad melawan rasa letih dan gelisah adalah tanda seorang ulama yang sejati, kata seorang lagi pengguna Twitter. Hukim Ismail, iaitu di @HakimIsmail95. Katanya, salah satu budaya Melayu yang telah meresap ke dalam masyarakat Arab adalah adab dalam majlis ilmu. Pelajar Melayu di Mesir telah berjaya bawa satu indikator baharu tentang adab sehingga para masyaikh Al-Azhar mengiktiraf dan mengaplikasikannya dalam kelas mereka. Dia menambah lagi bahawa budaya Arab selalunya akan bertanya soalan ketika kelas sedang berlangsung atau mereka akan memotong syarahan guru mereka. Manakala ada pula yang berkali-kali mengganggu perjalanan kelas. Berbeza dengan pelajar Melayu, biasanya mereka akan bertanya hanya selepas tamat syarahan. Setelah dibuka sesi Q&A, baru ada soalan. Di dalam ucapan yang dikongsi oleh Hukim juga, dapat dilihat beberapa pengalaman pelajar Malaysia di luar negara yang kebanyakannya guru-guru memuji sikap dan adab pelajar Malaysia ketika menuntut ilmu. Walaupun perkara yang dilakukan ini dilihat kecil, tetapi ia telah memberikan kesan kepada komuniti Malaysia yang berada di luar negara. Selain itu, ia juga telah memberi gambaran yang baik kepada orang luar terhadap negara kita yang mempunyai pelbagai kaum dan agama. Itu saja dari Prolah TV. Bye-bye.
Wow, tadi kita sudah dengar sama-sama ya teman-teman. Tadi ada satu kalimat yang Sari sangat suka, katanya lebih mengutamakan adab terlebih dahulu daripada ilmu. Dan itu yang diterapkan oleh pelajar-pelajar Malaysia ini. That's why ilmuannya itu kagum dengan akhlak orang pelajar Malaysia itu. Katanya juga berbeda dengan pelajar di Arab. Kalau pelajar Arab itu katanya tadi dia suka memotong-motong apa yang disampaikan guru, sedangkan kalau pelajar di Malaysia itu mereka menunggu tamat dulu lepas mereka bertanya, macam itu. Oke teman-teman, kita bacakan dulu dari beberapa komentar ya. Ini peradaban orang Melayu memang terbaik. Tapi jangan kita bangga diri, tapi mesti merendah diri. Hidup beradab adalah hidup penuh dengan tertib, menghormati orang lain, terutama orang berumur daripada kita. Oke teman-teman, ini memang tepat sekali ya. Walaupun Sari pun selalu buat video ini sudah sedikit lebih tahu lagi ke dalamnya bagaimana sifat-sifat orang di sini ya. Walaupun kita puji mereka ataupun bercakap tinggi tentang mereka, mereka ini tidak sekali-sekali meninggi macam over proud, berbangga-bangga atas kehebatan mereka. Mereka di sini walaupun kita cakap mereka macam-macam ini, tinggi-tinggi macam itu, tetap humble, rendah diri, tak ada lah macam berbangga-bangga, menunjukkan lagi kehebatan mereka. Itu yang Sari sangat-sangat suka. Walaupun dipuji tapi tidak terlampau berbangga. Mereka tetap rendah hati. Sari sangat-sangat salut terhadap kepribadian rakyat di sini. Wah, memanglah mantap ya. Oke, sekali lagi ini kita please keep being humble. Orang puji pun kita mesti humble. Ya, memang ya. Walaupun di komentar-komentar ini juga mereka tetap humble ya, tak ada berbangga-bangga sangat ya. Padahal sudah dipuji ya kan. Kalau kita sudah dipuji, mestilah kita melambungkan, tapi mereka tetap rendah hati. Salut. Alhamdulillah, we are so proud. Memang dari sekolah Cikgu ada pesan. Wow, memang betul ya. Sejak dari sekolah juga guru sudah mengajarkan adab ya. Untuk mendapat ilmu yang berkat, hormatilah guru. Oke, dan kami anak-anak di Malaysia sudah dididik dengan adab seperti jika nampak guru tegur dan bagi salam. Bagi yang berkata saya seorang cikgu sekolah rendah, kita sangat menitik beratkan adab dan akhlak. Wow, ini yang menurut Sari ya, setahu Sari yang dulu-dulu waktu Sari sekolah itu, kita kalau sekolah itu kan kita mau mencari ilmu setinggi-tingginya, katanya macam itu ya. Tapi ternyata berbeza halnya dengan yang dilakukan sekolah-sekolah ataupun yang di Malaysia ini ya teman-teman. Mereka lebih mengutamakan adab dan akhlak murid ataupun pelajarnya di sini. Wah, kalian boleh nampak ya daripada komentar-komentar yang kebanyakan yang di video Sari itu orang-orang Malaysia itu. Ini juga boleh Sari lihat juga daripada beberapa komentar teman-teman yang dari Malaysia di komentar video-video Sari sebelumnya itu ya. Kalau berkomentar itu tidak asal-asal menurut Sari ya. Mereka berkomentar itu dengan tata bahasa yang sopan. Walaupun kalau Sari lihat itu ada kesalahan yang saya itu buat dengan tidak sengaja, mereka bukan langsung memaki-maki ataupun memarahi Sari itu kesalahannya, tapi mereka itu menegur dengan tata bahasa yang sangat-sangat sopan, malah memaki-maki, menghajar, menghantam ya kan, dengan perkataan-perkataan yang tidak baik ya kan. Ternyata sedari kecil lagi mereka itu sudah diajar. Ternyata sejak kecil dari sekolah dan juga orang-orang tua di Malaysia ini, mereka selalu mengajarkan anak mereka itu sopan santun, adab dan akhlak, apalagi dengan orang yang lebih tua daripada mereka ya. Oke, gimana menurut kalian teman-teman? Kalian
Kalian juga boleh kasih masukan di ruang komen dekat bawah. So, segitu aja video kali ini. Semoga kalian suka. Thank you so much for watching. See you on my next video. Misari di sini. Bye.